Yang lepas, yang anda belajar adalah cikgu beri garis, kemudian cikgu beri titik. Kamu kena kira. Adakah titik itu berada pada garis lurus ataupun tidak? Macam ni tadilah. Kalau jawapan dia sama, maka dia berada pada garis lurus. Kalau tidak sama, tidak berada pada garis lurus. Okay, hari ini kita tak akan tengok titik itu berada pada garis atau tidak. Kita akan belajar adakah garis yang cikgu beri selari atau tidak. Okey. Okey. Kalau cikgu beri 5 garis ni, tengok kan ada garis 5 ni. Cikgu tak sebutlah garis tu, kamu tengok dia ada 2x tambah 4. Okey, adakah garis itu semua selari ke tidak? Yang kamu agak-agaklah sekarang. Adakah garis itu macam mana kamu tahu garis dia selari? Apa maksud selari ni? Apa maksud selari? Sama, apa yang sama? Ya, dia sama tapi apa yang sama? Garis, dia sama macam mana? Tak sama pun ada satu purple, satu kuning, lain juga. Oh, lurus. Oh, itu sama. Okey, dia sama macam ni ya. Persamaan garis lurus, apa persamaan garis lurus kalau masih ingat? Y sama dengan ingat balik persamaan garis lurus. Nanti form 4, form 5 memang kena tanya ni. Ni wajib tahu ni persamaan garis lurus. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Okey. M ini apa? M. M ini apa? M ini bukan makan. M ini adalah kecerunan. Kecerunan ataupun anda panggil yang condong-condong tu, kecerunan lah. C itu apa? C itu adalah pintasan Y. Okay, pintasan Y maksudnya yang ada terkena pada Y ni, contohnya dia kena 4. Pintasan Y-nya adalah 4. Kita nak tengok dia selari ke tidak, kita mesti cek M dia. M itu dekat mana? Depan huruf X. Okay, kita cek. Ni M dia 2. Bawah ni pun 2. Kesimpulannya semua dia adalah 2. Kan? Sama kan? Kalau M itu ataupun kecurunannya sama dengan nilai dia semua sama, maksudnya garis itu adalah selari. Selari apa yang Darian cakap, yang kawan-kawan cakap tadi tu, yang saya ingat macam ni, semua condong dia sama. Okey? Itu maksudnya. Tentukan sama ada garis lurus Y tambah sama dengan 3X tambah 5 selari atau tidak dengan dua garis lurus ni. Apa-apa garis anda dapat mesti tukar dulu. Tukar dulu jadi Y sama dengan MX tambah C. Okay, cuba kita tengok garis lurus pertama yang cikgu garis ni. Dia sudah jadi Y depan ni kan. Okay, kalau dia sudah jadi Y, bolehlah ambil nilai kecurunannya kat depan ni nombor 3 ni. Okay, tulis kecerunan 3. Mesti tulis ini adalah kecerunannya. Ini yang kita nak bandingkan. Okey, ada lagi garis kedua. Tengok garis kedua sebelah ni. Boleh cikgu terus ambil kecerunan dia 6. Itu soalan cikgu. Boleh cikgu terus ambil kecurunannya 6 ni. X ni depan dia nombor 6. Sebab ada yang kat belakang. Okey. Sebab kena tukar. Jadi Y tambah MX tambah C. Ini adalah yang paling utama. Apa-apa mesti tukar bentuk ni. Jadi, sebelah kanan ni dia ada tukar kan. Cikgu terang macam mana dia tukar. 6X tolak 2Y sama dengan 9. Jadi kita mesti tinggalkan Y. Y cikgu mesti tinggalkan macam ni tadi. Y sama dengan MX tambah C. Kita tak boleh terus tinggalkan Y. Kita tinggalkan berperingkat. Tinggalkan yang ada ni. Ni tinggal yang cikgu kotak tu. Depan ini positif, kita bawa belakang. Jadi dia akan jadi negatif sebab di situ nampak ada negatif sini. Okay. Lepas tu untuk tinggalkan Y saja, mesti bagi dengan perkali dia. Perkali maksudnya yang selain Y ni. Artinya negatif 2. Semua bagi negatif 2. Tengok. Okay.
Okay, bila sudah bagi, dapatlah kita bentuk yang cikgu suruh dari tadi ni, bentuk dia sama, dia mula dengan Y. Okay. Jadi baru kita dapat kecerunan. Okay, kecerunan depan huruf X, ni 3. Kecerunan 3, yang tadi kita kira pun, yang tadi persamaan garis lurus pertama pun 3. Okay, sama ke tidak? Sama. Macam mana tahu sama? Nombor dia sama, 3, 3. Kalau 3 dengan negatif 3, cikgu tanya, adakah kecerunan dia sama? Kalau garis lurus 1, 3. Satu lagi negatif 3. Adakah kecerunan dia sama? Kalau kecurunannya 3, ni macam ni lah. Ni kecerunan 3. Cikgu tunjuk contoh. Dia akan naik. Ini kecerunan 3. Maksudnya positif 3. Kecerunan. Kalau kecerunannya negatif, maksudnya maka kamu menurun. Ni dia akan turun lah. Ini maksudnya kecerunan negatif 3. Nampak sudah? Okay. Kalau dia positif, maksudnya contoh, maka kamu semakin meningkat. Naiklah dia punya garis tu. Kalau kecerunan negatif, maka kamu turun. Turunlah garis tu. Jadi tidak selari. Tak selari kan? Satu naik, satu bawah. Tak selari. Dia mesti sama nombor 3, 3. Ataupun kalau negatif 3 kamu dapat satu lagi negatif 3, baru kita katakan garis lurus adalah selari. Macam tu, mesti tahu beza dia. Okey, sekarang dia bagi lagi garis lurus. Okey, 2. Kita buat satu persatu. Okey, garis lurus yang pertama ni mesti buat dalam bentuk yang cikgu cakap dari tadi. Y sama dengan MX tambah C. Okey, yang pertama terus dapat 3. Okey, ni 3. Okay, yang kedua kes dia sama macam tadi lah. Anda kena tukar dulu. Okay. Yang kedua, 6Y sama dengan 3X tolak 9. Mesti tukar dalam bentuk Y ni. Maksudnya kita akan bagi dengan yang selain Y. Tengoklah kalau selain Y itu 6. Bagi 6 semua. Okay. Bagi 6 ni. Kenapa bagi 6? Sebab mesti tinggal Y. Baru kita boleh ambil kecerunan. Okay. Cikgu bagi 6 sini. Takut nanti tiba-tiba anda tengok dekat bawah ni. Apa dia buat belakang tu. Ni. Okay. Jadi 6 ni cikgu hapuskan tinggal Y. Yang lain ikut saja dekat belakang. Akhir sekali anda ringkaskan dapat 1/2X tolak 3/2. Jadi kecurunannya depan X. Okay. Dapatlah 1/2. Ini memang ketara nyata dan okay. 1, 3, 1/2. Anda kena tulis kecurunannya baru boleh banding. Tulislah dia tidak sama. Okay. Apa berlaku apabila tidak sama? Mesti mula dengan macam ni. Kecerunan. Kedua-dua garis lurus tidak sama. Mesti nyatakanlah. Kalau tidak sama, garis tadi tidak selari. Macam tu saja. Kalau sama, garis itu selari.